ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kepada korang semua yang hadir menonton, mengikuti kisah-kisah seram daripada pengirim di dalam Kisah Seram Alam Jin. Sebelum kita lanjut, saya nak bagi tahu kisah seram berkaitan dengan Hotel Sri Malaysia di Taiping ni saya sudah padam. Saya sudah delete serta-merta atas kehendak daripada pihak manajemen di hotel berkenaan. Bagi mengelakkan daripada berlakunya perselisihan faham, maka saya kena akur untuk delete video tersebut atas tujuan untuk kebaikan bersama. Jadi siapa yang tak menonton lagi tu kira nasib lah ya. Dan bagi pihak pengirim pula, saya mohon maaf banyak-banyak atas tindakan drastik yang diambil. Harap semua yang terlibat tu fahamlah akan situasi ini. Baik, kita tumpukan kepada agenda yang seterusnya. Sebenarnya, kalau kita sebut perkataan sihir, maka kita kena tahu bahawa ianya akan melibatkan lebih daripada dua pihak, iaitu penyihir dan juga penerima sihir, pemangsa dan juga bangsa. Jadi dengan tegas saya ingatkan kepada korang semua yang mendengar, korang semua yang menonton, apa saja kisah yang berkaitan dengan sihir adalah satu perkara yang sangat serius. Bukan satu keadaan yang main-main. Oleh sebab demikian, untuk kisah seram malam ini berlaku di kawasan Tawau, negeri Sabah. Kita akan dengarkan perkongsian kisah ini daripada saudara yang tidak dinyatakan namanya. Namun begitu, pengalaman sihir ini berlaku kepada keluarga sahabat baiknya yang bernama Baka. Nama samaran. Tahun kejadian pula dirahsiakan atas sebab tertentu. Di perumahan yang Baka dan keluarganya duduki ini, di sebelah rumahnya ada seorang jiran lelaki yang berstatus duda dan juga tinggal bersendirian di rumah tersebut. Sekian lama menduda dan akhirnya alhamdulillah jiran Baka yang duda ini bertemu jodoh dengan seorang wanita yang kini sudah sah menjadi pasangan suami isteri. Keluarga Baka dan jirannya ini memang mesra dan sering bertegur sapa, bertanya khabar, selaku menjaga adab dan kemesraan di antara jiran-jiran tetangga. Tidaklah pada suatu hari, ibu Baka ni mengadu sering sakit-sakit yang tidak tahu apa puncanya. Klinik, hospital kerajaan, swasta, semua perubatan moden mereka sudah pergi, tapi masih lagi tidak menemui sebarang perkembangan yang positif. Lagi semakin sakit adalah bila isteri jiran ni dapat tahu, maka dia pun sarankan kepada Mak Baka ni cubalah berubat dengan perubatan kampung. Nak tak nak, Mak Baka pun terpaksa akur dan ikut kehendak cadangan isteri jiran ni. Dah sakit sangat, dah tak lalu dah badan dia katanya. Dipendekkan cerita, isteri jiran ni bawalah Mak Baka pergi berjumpa dengan seorang dukun di sebuah perkampungan. Mereka berdua ni pergi tanpa pengetahuan Baka dan juga ahli keluarga yang lain. Ni silap je ni. Ini yang silap besar ni. Proses dan juga progres berubat dengan seorang dukun dalam situasi ini hanya melibatkan 4 individu, iaitu Mak Baka, isteri jiran, dukun dan juga anak kepada dukun tersebut. Saya ulang lagi sekali, 4 individu iaitu Mak Baka, isteri jiran, dukun dan juga anak kepada dukun tersebut sebagai asisten. Soalan pertama yang dukun tu bertanya, siapakah nama kamu dan nama penuh ibu kamu? Dukun tu tanya, siapa nama mak kepada Mak Baka? Iaitu nenek kepada Baka ni lah. Jadi Mak Baka pun jawab, nama saya Sabaria dan nama ibu saya Nyonya Bansur binti Kasim Selamat. Selepas dah dapat nama-nama yang dikehendaki, dukun tu panggil pembantunya selaku anak kandungnya untuk duduk di sebelah dia. sambil dibacakan suatu ayat yang tidak pasti apa isi kandungannya. Seolah-olah kata Mak Baka macam satu mantra
yang diungkapkan oleh dukun tersebut. Kalau nak kata ayat Al-Quran, no, memang jauh sekali dengarnya. Tiba-tiba anak dukun tu bertindak bagaikan dirasuk dikawal sesuatu dan berkata-kata seperti berikut. Kalau kau nak sembuh, kau perlu sediakan barang untuk diberi sembah kepada makhluk gaib. Dan barang itu akan aku hanyutkan ke laut supaya kau tidak lagi sakit dan tidak lagi diganggu oleh makhluk itu. Barang apa? Apa barang yang dijadikan barang sembah tu? Tidak dinyatakan, tidak disebut oleh saudara pengirim kisah ini. Mungkin untuk kebaikan bersama, lebih wajar untuk tidak didedahkan nama-nama senarai barang tu. Setelah mengikut segala perintah dan juga kehendak dukun berkenaan, yes, Mak Baka sudah tidak lagi mengalami sebarang sakit yang misteri. Namun, setiap apa yang kita kecapi, pasti ada perlu dibayar sebagai ganti. Mereka sekeluarga mula dihadiri dengan pelbagai bentuk gangguan, lebih-lebih lagi pada adik perempuan Baka ni. Adik dia sering kali diganggu tengah-tengah malam. Dia selalu nampak ada lembaga berwarna hitam, matanya berwarna merah, melihat ke arah adik Baka sambil mulut lembaga tu tersenyum ke arah dia. Boleh dikatakan hampir setiap malam, setiap tengah malam, pasti rumah ni akan kecoh-kecoh menjerit ketakutan bila mana makhluk lembaga itu datang hadir mengganggu. Tetapi yang menjadi hairannya, setiap kali lembaga itu hadir, pasti si Baka ni dalam keadaan tidur yang sangat lena, langsung tak sedarkan diri. Walhal rumah ni tengah ribut bising-bising pun, Baka steady je tengah tidur, tak sedarkan diri. Sampailah bila mana waktu pagi, barulah Baka ni dapat tahu kejadian yang berlaku masa dia tengah tidur lena malam tadi. Pelik tak pelik, kecoh-kecoh bising-bising masih lagi tak sedarkan diri Baka ni. Macam ditutup telinganya oleh sesuatu kan. Baka cuba ajukan soalan kepada mak dia. Tanya punya, paksa punya, dan akhirnya Mak Baka terpaksa ceritakan juga dengan apa solusi yang mak dia dah ambil bersama dengan isteri jiran rumah sebelah. Alangkah terkejutnya si Baka ni, mengamuklah si Baka ni bila dia dapat tahu yang mak dia pergi merujuk berubat di tempat yang tidak sepatutnya. Baka pun berkata kepada mak dia, "Mak, kenapa mak jumpa dukun? Astaghfirullahalazim. Kan lebih elok mak jumpa ustaz. Mak, ini semua ni kerja jin setan ni, mak. Allahu Akbar. Tu, orang perempuan jiran sebelah rumah kita tu, kalau mak nak tahu, saya ni daripada awal lagi dah agak dah. Dia mesti ada yang tak kena ni, mak. Perempuan tu memang daripada awal lagi ada niat jahat dengan kita, mak. Dia tak suka dengan keluarga kita ni, mak. Tapi nasi dah jadi bubur. Apa yang dah berlaku tu adalah sudah berlaku. Mahu tak mahu mereka sekeluarga kena juga cari jalan penyelesaian." Menjelang waktu maghrib, Baka pun bertindak mengazankan di setiap penjuru dalam rumah dan juga di setiap ruang dalam bilik. Sejurus selepas itu, mereka sekeluarga pun solat secara berjemaah dan membaca surah Yasin bersama-sama. Bila waktu nak tidur malam tu, Baka akan memutarkan audio MP3 bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada radio dia. Baru saja beberapa seketika selepas ayat suci Al-Quran diputarkan, kedengaran suara adik perempuan yang menjerit daripada bilik sebelah. Baka pun kelang kabutlah, berlarilah menuju ke bilik adik dia. Dia dapati, astagfirullahalazim, adik perempuannya kini sedang dalam keadaan kerasukan. Meronta-ronta bagaikan dipalu-palu dengan sesuatu yang menyakitkan badan dia sambil berkata-kata, "Tutup radio tu. Aku kata tutup." Melihatkan adik dia sedemikian rupa, Baka pun bacalah ayat-ayat Al-Quran yang dia tahu di bibirnya. Lagi Baka membaca, semakin agresif, semakin kuatlah adiknya meronta-ronta sehingga kan bertindak ingin mencakar muka Baka. Adiknya berkata lagi, "Kau siapa nak halang aku, ha? Sakit!
kesian. Sehinggakan pada satu tahap adik bakar ni bangun, berlari nak melarikan diri daripada rumah. Mujurlah ahli keluarga yang lain tangkap cepat-cepat si adik perempuan dia ni. Kalau tidak, keadaan tentu bertambah rumit dan luar rumah tu gelap. Yang bakar ni pula, dia ni memang benar-benar sangat keletihan sampai nak pitam. Kering tekak dia ni, tak putus-putus membaca surah-surah Al-Quran yang dia tahu. Memang benar ada sesetengah ungkapan mengatakan, sekiranya tidak cukup ilmu di dada, janganlah seorang-seorang cuba memandai-mandai nak berhadapan dengan situasi menangani makhluk jin syaitan yang macam ni. Lain jadinya nanti kalau tak pandai, kalau tak kuat diri tu. Keadaan dilihat seperti sedikit tidak terkawal. Dengan adik perempuannya yang semakin menggasak, kerasukan yang tiada henti rehatnya, si bakar pula nampak penat. Maka ayah memainkan peranannya waktu ini. Cuba membantu bakar yang nampak kurang bertenaga sekarang ni. Lewat malam itu, ayah memanggil seorang ustaz untuk hadir ke rumah menangani kerasukan kepada anak perempuannya. Jadi bila ustaz tu datang, bila ustaz tu hadir, melihatkan keadaan situasi adik bakar ni, ustaz tu kata, kemungkinan besar memang adik ini sudah dipanah sihir. Tapi macam biasalah, ustaz tidak akan dedahkan apa-apa saja maklumat yang berkaitan dengan penyihir. Sebab tujuan asas semata-mata mencari kesembuhan dan juga keredaan Allah SWT, bukan mencari musuh. Pesan ustaz lagi, walau apa berbentuk gangguan dan juga ujian, yang paling penting kita kena jaga solat serta sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Dan ustaz juga ada tekankan di sini bahawa jangan sesekali percaya apa sahaja yang ditutur kata oleh jin syaitan yang mengawal dalam badan ni. Sebab kebiasaannya jin syaitan ni hanya bertindak untuk melaga-lagakan anak cucu Nabi Adam saja. Jadi nak dengar tu boleh, tapi nak percaya jangan sesekali. Setelah berubat dengan ustaz, syukur alhamdulillah dengan izin Allah SWT, adik perempuan bakar ni menunjukkan kesan yang sangat positif. Malah gangguan yang lain di dalam rumah pun tak ada lagi dah. Dah tak ada menunjukkan kehadiran lembaga tu. Bermaksud apa? Bermaksud rumah dan juga keluarga bakar sudah bebas daripada sebarang gangguan sihir. Kini, jiran sebelah yang menjadi punca kepada sihir tersebut sudah tidak mesra lagi dengan keluarga bakar. Daripada raut wajah mereka, terang benderang menampakkan ketidakpuasan hati dengan keluarganya. Asal berselisih muka dia, pasti kedua-dua hamba Allah jiran dia ni akan masuk ke dalam rumah cepat-cepat. Sampai sekarang, bakar dan keluarga dia masih lagi tidak tahu apakah punca yang membuatkan jiran dia ni cukup benci dengan keluarga bakar. Wallahu a'lam. Bakar hanya mendoakan supaya seluruh seisi keluarganya sentiasa di bawah lindungan Allah SWT, dan juga semoga jiran mereka ini sempat bertaubat dan kembali ke jalan yang diridai oleh Allah SWT. Kembalilah ke jalan yang benar. Itulah kisah yang dikirimkan oleh pengirim yang tidak bernama, menceritakan kejadian yang berlaku kepada sahabat baiknya yang bernama Bakar. Nama samaran. Perlu diingat, sihir bukan satu perkara yang boleh dibawa gurau-gurau. Sekali kita terkena, ya Allah, sukar nak mencari kesembuhan. Kena banyak bersabar. Moga Allah SWT melindungi kita daripada sebarang masalah yang berkaitan dengan sihir menyihir ni. Macam biasalah, saya mohon korang semua yang mana belum tekan button subscribe tu, silalah tekan button subscribe kerana ianya percuma. Share mahupun like. Semoga kisah-kisah yang disampaikan membawa hiburan seram dan manfaat kepada umum sebagai tauladan dan juga pengajaran. Dengan izin Allah SWT, insya-Allah kalau ada rezeki yang panjang, kita akan bersua, kita akan bersia lagi dengan kisah-kisah seram yang seterusnya dikirimkan oleh pengirim di dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.